Pagi ni cikgu akan terangkan mengenai peraturan dan undang-undang dekat sekolah kita lah, iaitu Sekolah Menengah Agama CUA. Okey. So cikgu akan sharekan slide cikgu. Okey. Harap kamu dapat dengar dan kalau ada apa-apa nak tanya boleh tanya. Okey. Okey. So, Alhamdulillah. pagi ni taklimat dan peraturan undang SME CUA. Okey. Dia sama saja dengan mana-mana sekolah pun. Okey. Jadi macam mana pun oleh kerana kita ni manusia kan, kamu pun masih lagi dalam proses untuk membesar, belajar, mencontohi apa-apa yang kamu tengok orang sekeliling kamu apa semua kan. So tetap juga perlu diadakan taklimat ni. Okey. So tujuan dia untuk meningkatkan pencapaian lah, untuk meningkatkan pencapaian akademik dan meningkatkan pengurusan sekolah. Kita tak nak ada sebarang masalah. Okey, kalau boleh kita nak zero masalah walaupun ia macam mustahil. Okey, sebab bila kamu kurang buat salah, melanggar peraturan disiplin sekolah dan kamu lebih kepada untuk fokus kepada akademik kan, insya-Allah pencapaian kamu akan lebih bagus lah, okey, lebih bagus berbandingkan macam kamu nak belajar lepas tu kamu sibuk dengan benda yang tak berfaedah, yang negatif kan. Dia sedikit sebanyak memang akan mengganggu untuk kamu mendapatkan pencapaian yang baik lah. Okey. So yang pertama, undang-undang ni kita kena patuhi. Okey, dan dihormati oleh semua pelajar tu SME CUA sebenarnya. Okey. Kamu kena patuhi dan dihormati. Dia ada macam-macam undang-undang kan, yang boleh kata sebagian besar pun kamu dah ikut sebenarnya. Cuma kita nak bawa dan akhirnya kita akan apply benda yang kita dah amalkan ni dalam kehidupan seharian kita. Okey. So bukan saja undang-undang yang kamu nak kena macam patuh dan hormat, kamu juga kena menghormati guru-guru, kaki tangan sekolah, maksudnya staf pejabat tu kan, pengawas sekolah sendiri yang dilantik, ketua kelas kamu dan mana-mana pelawat dan rakan persekolahan. Okey. Kita tak nak ada orang, kita tak nak pelajar yang tak menghormati ketua kelas kan. Kalau ada pengawas jaga dia buat bising, dia anggap macam pengawas tu macam tunggul kayu. Kita tak nak macam tu. Okey, kita mesti hormat siapa yang ada dekat depan kita tu pada masa tersebut. Okey. So, bendera negara pun kita kena hormat, okey, bendera negeri, bendera sekolah. Berdiri tegak ketika nyanyian lagu negaraku, okey. Lagu negeri. Okay, yang pertama sekali kita akan pergi pasar rambut. Okey, dari keliling dia. Ikhtisas bilangan 2 1976, bilangan 4 1976 dan bilangan 12 1978. Okey, tahun ni dah lama tapi masih lagi diguna pakai. Okey. Pakaian pula mestilah seragam mengikut apa yang sekolah kita tetapkan. Okey, kalau lelaki tu dia kena pakai baju putih, seluar hijau, kasut hitam, stokin hitam. Okey, lencana dia pula berada di atas poket. Okey, dan dia punya nama tu dekat atas lencana. Okey, katalah macam ni poket kamu, okey. Lencana nama tu dekat atas, bukan dekat lencana Okey, bukan dekat lencana, dekat atas. Bukan atas poket. Lencana tu dekat atas poket tu dan nama kamu yang akan dibekalkan oleh Cikgu Surati berada di atas
rencana. Okey. Kalau perempuan pula baju putih, kain biru, tudung putih. Okey, tudung tu dia nak kena labuh lah. Okey, dia bukan nampak bahu, dia kena lebih daripada bahu. Okey, lebih bahu dan lebih depan tudung, depan dan belakang tu labuh lah. Kita pun tahu labuh kan. Berbanding dengan tudung-tudung yang biasa kamu tengok tu kan. Okey, dia kena labuh. Okey, dan perempuan tag nama dia dekat sebelah kiri juga. Dan bawah tag nama tu adalah channel. Okey. Dan kalau pengawas dia ada baju dia lah, pengawas perpustakaan dia ada baju dia, kalau pengawas sekolah ada baju dia, PRS pun ada baju dia. Okey. Dan baju sekolah ni perlu dipakai setiap hari kecuali kamu ada PJ. Okey. Daripada sekolah kamu ni, sekolah kita ni ada subjek PJ. Biasanya dalam seminggu ada 3 waktu. So 2 waktu berturut dan 1 waktu tu dia berasingan lah. So hanya pada hari yang kamu ada PJ saja kamu dibenarkan untuk memakai baju yang berkaitan dengan PJ itulah. Okey. Maksudnya baju putih ataupun baju sukan yang kamu beli dekat sekolah. Tracksuit dia mesti warna gelap. Dia sama hitam, biru, kalau biru pun biru gelap. Okey, yang penting dia biru gelap lah. Yang penting dia gelap lah. Warna dia mesti gelap. Kalau pakai kelabu pun kelabu yang gelap. Okey. Kasut tu terbuka lah sebab kasut sukan kan. Stokin pun terbuka. Okey. Tapi hanya pada waktu ataupun hari yang ada PJ ataupun kita ada macam latihan merentas desa, kita ada kejohanan merentas desa, kita ada macam latihan rumah sukan, tu dibenarkan. Okey, tu dibenarkan. Lain daripada itu sila pakai baju sekolah lah. Okey. Tapi cukup juga cikgu bagi tahu kalau ada sesiapa yang ada masalah kewangan contohnya kan, dia tak mampu, dia belum beli lagi, bukan tak mampu, dia belum beli lagi, dia ada kekangan apa semua kan, dia belum mampu beli baju sekolah apa semua, dia boleh pakai pakaian sukan lah. Okey, tapi bagi siapa yang ada, tolong pakai baju sekolah. Okey. So seterusnya pada hari Rabu, kalau kamu pengangkap udara, kamu kena pakai baju pengangkap udara. Kalau kamu KRS, kamu kena pakai KRS. Kalau kamu PPIM, biasanya, bukan biasanya lah, memang kamu pakai baju, biasanya baju sekolah biasa je, dan kain tu yang warna pink dan tudung pun warna pink. Okey. Bagi yang dua lagi yang kadet remaja dan PRS tu, kalau boleh pakailah satu suit lengkap. Usahakan untuk beli satu suit lengkap. Okey. Tapi tak perlulah pakai boot. Macam ada latihan kawat untuk masuk pertandingan, kena bawa lah, kena pakai. Okey. Tapi kalau macam hari Rabu biasa, pakai kasut hitam sudah memadai. Okey. So balik pada rambut, dia terskip tadi, dia mesti pendek, tidak berfashion dan tidak menyimpan janggut dan juga misai. Okey. Tidak berfashion ni, dia sebenarnya senang cerita, kalau orang tengok rambut kamu tu, orang orang perasan ataupun orang rambut dia ni lain lah, itu maksudnya bagi cikgu dah berfashion lah. Okey, dah berfashion. Dia tak boleh nak bela belakang panjang ke, depan ni panjang, tepi ni nipis ke kan. Itu semua tak boleh lah sebenarnya. Okey, tak boleh berfashion. Kalau sekolah lain, tu cikgu tak tahulah. Mungkin kamu tengok sekolah lain, oh boleh rambut macam ni. Tapi sebenarnya kalau sekolah cuah ni, kita nak kalau boleh semuanya tak berfashion lah senang cerita. Okay, sebab kita datang sekolah ni bukan nak menunjuk rambut.
kita nak belajar kan. Okey. Kalau sekolah lama cikgu tu, kalau duduk asrama, memang akan ada sesi membotakkan kepala lah. Sekolah ni biasa baik. Kalau sekolah ni ada asrama, dengan sekolah-sekolah ni sekali, cikgu akan itulah botakkan kepala lah. Senang. Okey, tak payah minyak rambut, semua orang sama je. Okey. Belajar perempuan boleh berambut panjang, tapi mesti kemas lah. Maksudnya pakai tudung tu kita tak nampak lah rambut dia terjurai kat belakang kan. Dan oleh kerana dia pakai tudung, janganlah warnakan. Okey. Dan tidak berfashion ni janganlah keterlaluan. Okey, kadang sekarang ni pun kalau kita tengok perempuan kadang dia panjang, rambut panjang tapi nipis. Okey, saja tu. Kan, luar normal. Okey, ataupun dia buat rambut pendek, dia buat line. Lelaki pun samalah, line kan. Kenapa? Gothic style. Kita tak nak benda macam tu. Okey, kita nak kepribadian pelajar CUAH ni dia bercirikan Islam lah, bercirikan Islam yang normal, yang tidak negatif lah. Okey. So, barang-barang kemas, perhiasan baik lelaki baik perempuan tak dibenarkan. Kalau ada cikgu akan ambil. Ni cikgu dah bagi tahu kalau tahun lepas cikgu macam nasihat je. Tapi kalau kena tahun ni cikgu bagi tahu awal Kalau nampak cikgu ambil. Okey, kalau nampak je cikgu ambil. Ni semua rambut ni cerita dah tadi. Ni contoh rambut dia kan. Okey, agak ketara, rambut panjang, nipis kan. Benda-benda macam ni tak boleh. Okey. Nipis macam ni pun tak boleh sebenarnya. Jangan sampai nampak kulit kepala lah. Okey, macam ni. Okey. Ni lagi best. Okey. Depan je kan, belakang semua pendek. Ni semua tak nak lah. Kalau nampak cikgu akan potong sampai kepala dia ni. Okey, dia pangkal rambut ni kat situ cikgu potong. Okey. Seterusnya ni semua sama lah tu, diwarnakan semua tak nak Okey, style suar. Dia tak nak kaki tu lebar, bell bottom, tapi sekarang ni dah tak ada lah fashion ni. Okey, koyak tepi, hujung tidak berjaya, ada buckle di pinggang. Di pinggang tu maksudnya di tali pinggang lah, buckle tu besar kan. Gambar tengkorak lah, ataupun apa-apa bentuk lah. Yang penting dia macam menonjol dia besar, tu semua tak boleh. Okey. So, pasal kedatangan pula. Kita masuk pukul 7.30, kita belajar 7.30. Tapi dianjurkan datang 7 suku lah sebab kita ada bacaan al-maksurat. Betul tak? Cikgu Jamilah. Kadang Cikgu Jamilah ni datang awal dia akan round. Okey. So nanti korang 7.20 cikgu. 7.20 7 suku sebenarnya yang peraturan sekolah kita 7.20 kan. Jadi datang awal sikit lah 7 suku ke kan. Betul tak cikgu? Betul. So datang awal dan kita akan baca al-maksurat lah dan akan ada pengawas sebenarnya. So pengawas tu akan mengetuai bacaan al-maksurat tu lah. Okey. So, kalau nak keluar dari kawasan sekolah, ketika waktu persekolahan, dia mesti dapat izin daripada pengetua ataupun penolong kanan HEM. Kalau tak ada penolong kanan HEM, barulah jumpa penolong kanan 1 ataupun penolong kanan Koko. Okey. Penolong kanan 1 Puan Kamisah. Okey, penolong kanan HEM Ustaz Zulfaqar. Penolong kanan Koko Ustaz Syairozi. Okey. So dua orang yang kamu kena minta ataupun kena bagi tahu adalah, yang pertama adalah pengetua, yang kedua adalah HEM. Kalau tak ada HEM, baru yang lagi dua penolong kanan itulah. Kalau tak ada, ketua bidang. Okey, ketua bidang. Sebab kita ikut hierarki. Kita tak boleh nak bagi tahu guru kelas sahaja. Kalau bagi tahu guru kelas pun, guru kelas akan minta bagi tahu dekat pejabat, jumpa HEM. Isi ada buku apa semua, baru boleh balik. Okey.
kita ikut hierarki. Kalau semua tak ada, semua pergi mesyuarat waktu tu, kamu kena cari guru tugas mingguan, okey? Sebab dia orang cikgu ni akan bertanggungjawab untuk minggu tu lah, okey? Cikgu lain pun bertanggungjawab juga, cuma yang bertugas tu akan lebih main peranan lah, okey? So kalau tak datang, sebelum tu, maksudnya kalau nak balik ke apa ke, bagi tahu, atau baru telefon mak ataupun yelah baru telefon mak lah, minta ambil ke apa ke, sebab sekolah dia tak boleh nak merawat, sebab guru bukan doktor. Okey, jadi ada kalau sebarang sakit ke apa ke, memang akan kena rujuk dekat klinik macam tu lah. So yang bawanya bukan guru, yang bawanya adalah ibu bapa. Okey, so harap kamu faham, okey, faham dia punya aturan dia tu. Okey, kalau tak datang pada hari tu, memang daripada pagi tak datang, kamu kena dapatkan surat doktor lah, MC, okey, ataupun surat yang ditandatangani oleh waris. Waris tu ibu apa ataupun penjaga lah, siapa yang jaga kamu. Kalau bukan ibu apa yang jaga, siapa? Makcik. Kalau makcik tulis surat dan tanda tangan. Kalau atuk tanda tangan, okey, sebagai bukti bukti kamu ataupun macam mana? Kamu bukan ponteng lah, maksudnya kamu tak datang tu ada alasan, okey, sakit ke ataupun kuarantin ke, kan, ataupun ada hal family balik kampung secara apa ni cakap, ad hoc, secara macam kecemasan ke, kan, okey. So semuanya kena bersebab, sama ada surat doktor ataupun surat penjaga, okey, wajib. Kalau tak, kamu akan dikira sebagai ponteng. Bila ponteng, ada kiraan dia lah, okey. Kalau ponteng ada kiraan dia, cukup kiraan dia, boleh dikenakan hukuman lah, okey. Sebab kita dah nak masuk endemik. Okay, bila endemik dia dah tak ada macam waktu PKP dululah, kan, tak datang pun tak kena tindakan sebab mungkin ada kekurangan kewangan, sakit, apa semua, kuarantin apa semua, kan. Tapi bila dah masuk endemik ni, dia akan balik pada asal lah. Okay, so kamu take note kat situ dan bertindak berdasarkan apa yang kamu tahu lah. Okay. Ni surat peringatan pertama, kedua dan ketiga. Dia tak digantung untuk ni. Lepas pertama, kedua dan ketiga, kamu masih lagi buat perangai yang sama, tak datang sekolah tanpa sebab, kamu memang akan dibuang sekolah lah. Dia tak hadir ni, KPM memandang serius. Okey, memandang serius terhadap kesalahan tak hadir sekolah ni. Okey. So, kamu juga mesti menjaga kebersihan dan kesihatan diri, bilik darjah, bangunan dan juga kawasan sekolah. So kalau macam kamu dah pergi kantin ataupun kamu bawa makanan daripada luar, sampah-sampah dia tu bukannya buang dekat longkang, buang dekat koridor kaki lima, kan. Kamu kena buang dalam tong sampah, jaga kebersihan. Okey, mana-mana kertas yang kamu dah tak pakai, dah kromot apa semua tu, buang elok-elok dalam tong sampah dekat belakang kelas. Kalau dekat belakang kelas dah penuh, orang yang ada, biasanya ada jadual bertugas, kan. Orang yang bertugas tu dia akan buang dalam tong sampah lah. Tong sampah dekat luar kelas, okey. Ada orang yang bertugas sebagai buang sampah ni, cikgu kena ingatkan paling koman dia dalam sehari 2 kali bertugas lah. Pertama waktu pagi, waktu datang sekolah, orang dah sapu pagi tu semua, lepas tu dia akan buang lah. Dan waktu sebelum balik, okay, waktu sebelum balik, so dia akan buang juga, okay. Tapi kalau macam lepas rehat dia tengok dah penuh sampah dalam tong sampah dalam kelas tu, buanglah, okay. Sebab kita nak suasana belajar yang kondusif. Kita tak nak belajar dengan keadaan kelas kotor apa semua, kan. Okey. So benda-benda macam ni kamu dah amalkan dah daripada sekolah rendah lagi.
Rumah kamu pun cikgu yakin kamu tak buang sampah mata-mata kan. So macam mana kamu dekat rumah, macam mana kamu dekat sekolah lama, macam itulah juga kamu dekat sekolah Cuah ni. Okey. Cuah ni dia kecil je kan. Kalau sampah tu bersepah memang nampak macam tak boleh kontrol sekolah. So kamu tolong main peranan lah. Okey, tolong main peranan. Okey. Tandas pun tolong jaga kebersihan kan. Lepas kamu buang air tu tolong flush. Kalau terpicit-terpicit tu tolonglah girus pakai air pipe tu kan. Jangan main tinggal macam kan. Okey. So, jangan meludah rata-rata kan. Kalau nak meludah sangatlah adik, ingus kan pergi tandas. Okey, meludah dalam tandas. Kalau tapi kalau macam kamu dapati kamu meludah tu sebab kahak tu disebabkan oleh sesama, tak payah datang sekolah lah. Takut kita bawa virus kan, COVID. Okay, so tak perlu datang sekolah lah. Okay. Pelajar-pelajar mesti berkelakuan sopan, baik, sikap bertanggungjawab pada setiap masa lah. Okay. Dan dia perlu di-apply pada apa-apa perkara pun. Contoh pergi kantin. Kalau dah waktu rehat tu jangan lambat-lambat kan. Jangan nak berlenggang-lenggang sebab kita rehat tu 20 minit saja. Lepas tu bila dah habis rehat tu masuk kelas cepat-cepat. Okey, masuk kelas cepat-cepat. Kalau nak pergi tandas tu sebelum habis waktu rehat tu pergi dulu kan. Jangan cikgu dah masuk kan. Cikgu dah masuk katalah habis rehat habis pukul 10.20 kan. Cikgu masuk dalam 10.22, 23 macam tu kan. Ataupun 10.25. Tapi kamu duduk dalam kelas borak-borak apa semua. Bila cikgu dah masuk, dah bagi salam, dah doa, kamu nak keluar kelas pula. Alasan nak pergi tandas. So kita tak nak macam tu. Okay? Kita nak pelajar yang sentiasa bersedia. Okay? Dia jaga masa dia, dia urus masa dia. Sama juga kalau pergi solat duha, pergi solat zuhur. Kita tak nak pelajar yang macam itulah, semua ni nak bercakap kan, nak kena panggil, nak kena arah. Okay. So, tidak dibenarkan membawa ataupun memiliki buku-buku komik, majalah, CD, VCD, DVD atau apa-apa bahan yang boleh menjejaskan akhlak. Kadang-kadang ni pelajar-pelajar ni dia suka bawa kan. Dia suka membaca bahan luar daripada akademik kan. Tapi pastikan bacaan yang kamu baca tu tak menjejaskan akhlak lah. Tak menjejaskan akhlak, dia membawa kepada perkara yang positif. Okay, kalau selain daripada tu, cikgu nampak, cikgu rampas. Cikgu tak nak cakap banyak. Okay. Tak boleh membawa ataupun memiliki dana hisap rokok. Okay. Dia kadang-kadang tu dia tak bawa. Kawan dia bawa. Dia hisap. Itu pun tak boleh lah sebenarnya nak tumpang-tumpang. Bukan saja rokok. Sekarang ni ada rokok elektrik, ada vape, ada pod kan. Pemetik api pun tak payah bawa lah sebenarnya. Okay? Tak payah bawa. Okay? Kita tak tahu setakat mana pelajar-pelajar ni mampu untuk mengawal diri kan. Kadang-kadang macam kes tahun lepas, hujung tahun lepas, hari terakhir, hari Jumaat sekolah, pemadam api tu duduk kat satu tempat tu sepanjang tahun, tak disentuh pun kan. Tapi boleh pula pada pukul 11.20, 11.30 macam tu, dia boleh terfikir selama setahun dia tak pernah terfikir, dia boleh terfikir nak cabut pin keselamatan pemadam api tu dan sembuh dalam kelas. Bukannya budak tingkatan 5 habis SPM ke atau tingkatan 4 ke atau 3 ke. Tingkatan 2. Okey? Tingkatan 2 saja. Kan? Cikgu dia macam ni, pakai macam ni tak patut buatlah. Okay, tak patut buat. Sebab kamu kena faham, kalau sekolah kita ni
Dia rapat-rapat, kabin, kan? Kabin tu pun dalam dia kayu. Kalau berlaku kebakaran, kalau kebakaran takkan kita nak tunggu apa? Bomba daripada Teluk Kemang tu nak datang kan. Buatnya ada 2 kejadian dalam satu masa yang sama, lagi lambat bomba datang. Okey. Bila berlaku kebakaran ataupun benda-benda tak diingini ni, pihak sekolah yang akan macam attend dululah, dia yang akan, pihak sekolah yang akan cuba padam. Kalau macam kalau berkaitan dengan elektrik kebakaran tu, dia akan cuba padam switch utama apa semua. Okey. So jangan main. Okey, sebelum buat sesuatu tu fikirlah dulu 2-3 langkah ke hadapan. Okey, kita tak nak pelajar yang macam itulah, dia dalam otak dia tu tak ada apa-apa kan. Kita tak nak. Okey. Seterusnya ni contohlah, okey, tak boleh hisap rokok. Ni bukan pelajar sekolah ni lah. Pelajar sekolah lain, okey. Sambil tu alat-alat yang berupa senjata, pisau tu pula, kalau setakat pisau lipat, simpan dalam baseball, dan memang ada PSV contohnya, dia tak ada masalah. Dia kalau pisau lipat tu pun yang beli 20 sen, 50 sen dekat kedai buku tu, abon depan ni dia main acah-acah dengan kawan-kawan, itu pun tak boleh. Okay. So kita tak tahu lah, kita mungkin nak acah-acah dengan orang lain kan, tapi orang belakang main dengan orang lain kan, datang langgar kita dah tercocok, terhiris. So itulah, kita kena fikir 2 langkah ataupun 3 langkah ke hadapan. Okay. Apatah lagi kalau memang bawa pisau yang boleh lipat-lipat tu kan, tengok kat filem, dia main lipat cantik tu semua, kamu pun dah berlatih kat rumah, bawa kat sekolah kan, tunjuk kat kawan, aku tega main pisau kan. Tu semua tak nak. Okay, jangan bawa lah. Okay, parang ke apa ke kan. Ada kes dekat sekolah Raja Jumat, dia bawa, bukanlah senjata, tapi dia bawa shisha, dapur shisha tu, jual pula. Dia tak isap, dia jual. Kan? Jual pula. Kita tak nak seterusnya kena bertanggungjawab. Okey, harta benda sekolah. Meja kamu, kerusi kamu kan, lampu kelas kamu kan, kipas, cermin. Okey? Semua benda-benda ni kamu kena bertanggungjawab lah. Kamu kena fikir kan. So kita ni sliding. Jadi kalau salah langkah, sliding boleh tercabut, pecah. Kalau pecah ke apa ke, macam ada kes 2 tahun lepas, 3 tahun lepas, kalau pecah, cikgu suruh gantilah. Cikgu akan pergi sekolah, cikgu akan pergi kedai cermin, tanya berapa untuk sekeping daun cermin tu kan. Dapat quotation, maksudnya sebut harga tu, cikgu akan bawa ke sekolah dan minta pelajar tu gantilah. Okay. Dia macam-macam lah. Kadang budak ni ada lampu kat atas tu, dia boleh balut dah macam kena tom yum. Okay. Tu semua waktu PKP punya lah kes kan. Dia balut dengan kertas warna ungu, warna pink. Wah, nampak macam kena tom yum. So tak nak kita tak nak. Okay, so tolong jaga. Menconteng. Ni biasanya conteng meja lah. Okay, conteng meja. Okay. So ada kelas yang dibalut. Bagus lah. Kalau kelas tu dibalut, cikgu ucapkan tahniah lah sebab tu menjaga kekemasan kan. Okay. Tapi janganlah kalau dah balut tu pergi conteng yang atas balutan tu pula. Okay. So kalau nak keluar, nak pergi pejabat, pergi bilik guru, panggil guru, pakai pas. Nak pergi tandas pun pakai pas, dan mesti bagi tahu ketua kelas waktu tu. Kalau tak ada guru, kalau ada guru bagi tahu guru yang ada dekat dalam tu. Okey? Ini semua untuk keselamatan kan. Kita tak nak nanti kalau ada cikgu cari siapa-siapa kan. Tahu-tahu tak ada. Hilang kena sorok. Kita tak nak kan. Mana keberadaan kamu tu, kawan kamu kena tahulah. Okey. So, jangan buat bising, mengganggu perjalanan pengajaran dan pembelajaran dalam waktu persekolahan. Okey.
Kalau tak ada guru tu pun senyap kan, buat kerja kan. Cikgu puji kelas tingkatan 2 IK lah. Okay, tingkatan 2 IK. Terutama masa dia form 1. Okay. Diorang ni kalau tak ada buku memang kelas diorang senyap. Dia akan buat kerja, bagi siap kan. Memang cikgu sepanjang tahun tu lah, bukannya awal-awal dia. Memang sepanjang tahun. Masa diorang form 1 lah. Masa diorang form 2, kelas pun dah berpindah-pindah kan. Jadi macam yalah, dah berpindah ni, duduk dekat apa kantin, jadi suasana tu macam agak tak terkawal. Tapi tak adalah sampai menjerit apa semua kan. Kira baguslah tingkatan 1 IK 2 tahun lepas. Okey. Tapi kadang-kadang tu ada seorang dua orang lah, tengok dia saja jalan-jalan pergi kelas 2 IS, pergi kelas tingkatan 3 gatal kan. Okey, seterusnya ini dah cerita dah tadi. Ini biasanya kalau kau baca nombor 11 ni, biasanya cikgu akan suruh balik kelas lah. Okay, takkan benda macam ni pun nak ni kan, tapi cikgu akan suruh balik kelas dan ambil pas. Okay, kalau lelaki tu, kalau dia tak ada songkok, apa pun alasan dia nak kucil ke, dah nak hujung-hujung ke, balik dia ambil songkok. Termasuk kalau nak pergi kantin, dia dah tengah beratur nak pilih makanan ke apa ke, cikgu akan suruh pergi cari songkok. Okay, so songkok ni benda yang penting lah, kena pakai sentiasa. Okay, kalau songkok tu dah, bagi pelajar yang lama ni, kalau tahun ni dah kepala tu dah besar, songkok tu dah muat, belilah songkok. Okay. Okay, ini kawasan-kawasan larangan. Ada beberapa lah, ada 5. Okay, tunjuk gambar terus So ini adalah kawasan tepi kantin. Kamu tak boleh lalu pada waktu apa pun, sebab kamu tak ada keperluan pun nak lalu kat tepi ni. Okay, ini tepi kantin. Belakang tu dah kawasan macam belakang kantin lah, belakang kantin. Tak ada apa-apa pun kat belakang tu. Seterusnya ini, nampak tak? Ini belakang dia. Dekat memang tak ada tujuan pun lah kalau kamu nak datang pun kan. Ini lagi pandangan belakang kantin. Okay, kalau ada pun macam pekerja-pekerja pembersihan, dia akan duduk sini, dia akan ambil angin dia akan berehat kan. So dia akan minum-minum kan. Dan selebihnya macam kalau kau tengok ada kereta sorong kan, tempat letak barang dia orang lah kan. Tak ada guna pun kamu datang sini, kecuali nak pinjam mop. Tu boleh lah kan. Nak pinjam mop lah, nak cari macam deterjen, nak bersihkan kelas, kata ada orang muntah atau ada makanan tumpah, nak bersihkan, nak cari deterjen. Deterjen tu maksudnya sabun basuh lah, boleh lah datang sini cari staff pembersihan ni. Okay, kalau tak ada urusan tak payah. Okay, ni belakang kelas 2 IK kan, dan ini belakang store lah. Store ni biasanya ni form 1, kalau sebelum ni dia form 1. Okay, belakang ni, dekat belakang sana kat kawasan rumah tu kan, ada store pula, store perabot sekolah. Okay, so macam biasa setakat ni, kalau kamu waktu rehat tu makan masih lagi dekat dalam kelas. Okay, bukannya di luar kelas, sebab arahan setakat ni dia makan dalam kelas. Tapi kalau dah masuk endemik nanti, tapi memang kamu kena makan dalam kelas lah, sebab kantin kita dia akan dijadikan PSS, pusat sumber sekolah. So memang makan dalam kelas lah. So bila makan dalam kelas, sampah tu tolong jaga. Okay. Okay, keselamatan jalan raya yang perlu diberi perhatian oleh semua pelajar. Biasanya keselamatan jalan raya ni dia apabila kamu nak melintas lah dekat depan sekolah kita ni, dia boleh kata jalan utama bagi kampung ni lah, jalan utama bagi kampung ni. Okay, so dekat depan ni ada lori yang bukan lori setakat 1 tan, lori yang bawa pasir, lori yang bawa simen kan, macam-macam lori lah, macam-macam lori, kereta apa semua. So bila nak melintas ni, sama ada kamu nak pulang ataupun ketika datang sekolah tu, kamu kena betul-betul
jaga keselamatan kamu, okey? Kalau macam waktu pagi bila kamu datang ada guard yang akan jaga. Okey, guard ni akan bagi arahan untuk kenderaan-kenderaan yang dekat atas jalan raya tu berhenti untuk bagi kamu laluan yang lintas. Sama juga macam balik, ada guard dia juga. Cikgu pun ada juga sebenarnya waktu datang dan juga waktu balik tu. Memang akan ada cikgu insya-Allah. Okey, jaga bersama. Biasanya Cikgu Jamilah pun akan ada kat depan tu untuk pantau. Okey. Dan keselamatan jalan raya yang lain biasanya dekat penunggang motosikal lah. Okey, kita tak ada, bukan kita, kamu tak ada lesen. Dan motor pun modify kan. Tapi tak laju. So aspek yang keselamatan yang kamu nak kena jaga, pakailah helmet. Pakai helmet, pakai kasut untuk datang ke sekolah. Okey. So sebab memang yalah tak ada lesen, sekurang-kurangnya keselamatan kita tu kita jagalah. Kalau boleh pakai jaket. Jadi kalau macam jatuh ke apa ke ada perlindungan lah sikit kan. So dan cuma bila waktu balik biasanya akan ada penunggang motosikal yang parking dekat kawasan van jenazah tu. Adalah van jenazah tu dekat sekitar tu. So, bila dah balik, tolong tolak motor pergi ke pintu pagar utama tu dan tunggu turn kamu untuk keluar. Biasanya kamu bila waktu balik tu kamu akan beratur sekali dengan pelajar-pelajar yang naik kereta lah. So keadaan dia macam ni. Bila guard tu dah pastikan lengang jalan raya selamat untuk dilintas, yang jalan kaki akan lintas dulu. Okey, dah habis jalan kaki, barulah yang motor ni akan dibenarkan keluar lah. So daripada kamu tempat parking motor tu pergi ke pagar tu, tolong tolak, jangan start motor. Okey, memang tak ada lagi kes sebelum ni, setahu cikgu lah, tak ada kes langgar motor dengan motor ke ataupun motor dengan pelajar ke, tak ada kes lagi. Tapi jangan sampai ada kes lah. So tolak motor sampai pagar. Bila dah diberi kebenaran untuk keluar, baru kamu start dan seterusnya lah, balik pulang ke rumah lah. Okey. Jangan bawa wheelie, jangan bawa wekang pula kan. Dulu ada pelajar kan, sebelum dia masuk tu dia akan wheelie dulu, lepas tu baru dia masuk kan. Pelajar tu dah tak ada lah, jangan ikut. Okey. Kalau ada cikgu dengar kamu buat macam tu, kamu masuk, cikgu sebat terus kepala kamu. Okey. Okey, kalau kemalangan, lapor pada guru tugas, tak kisahlah kemalangan tu berada dekat mana, yang dalam kawasan sekolah lah. Kalau luar sekolah pun bagilah tahu juga, supaya cikgu guru ni tahu, tahulah perkara yang kat luar ni apa yang berlaku kan. Sebab kadang pelajar kita ni ada yang aksiden, ada yang perempuan pun sama juga, lelaki perempuan kan, ada yang aksiden, ada yang langgar tiang, ada yang masuk parit kan. Ada yang patah, ada yang sekadar calar. Jadi kalau macam patah ni, pihak sekolah memang kena tahulah. Sebab nak buat kehadiran apa semua kan. Dia bukannya bagi tahu, oh cikgu dengar, okey patah, semoga dipermudahkan. Bukan setakat macam tu. Dia ada dia punya perkara-perkara kat belakang tu yang pihak sekolah kena selesaikan. Okey. So bagi tahu, baik di luar, baik di dalam, terutama kat dalam lah. Sebab nak kena tahu, teruk tak teruk kan, berdarah tak berdarah. Pengalaman cikgu dulu masa cikgu ada sekolah cikgu sebelum ni, dia nampak ular, dia budak asrama, dia nampak ular. Okey, dia nampak ular-ular kecil lah, ular hitam yang biasa tu kan. Dia pergi tangkap, lepas tu dia bela. Semua orang tak tahu, cikgu lah tak tahu. Tapi budak kelas tu tahu, yang rapat-rapat ni dia tahu. Dia bela tak, bukan bela masuk dalam bekas ke apa ke. Dia macam simpan ular tu dalam meja dia tu. So macam cikgu tak ada ke, dia akan cari ular tu, dia akan main. Dan nasib dia tak baik, dia kena patuk. Pun nak rahsia lagi. Dahsyat tak dahsyat. Okey, dia rahsiakan.
hari kedua dia dah pucat macam tu kan, dah kena patuk, dah ular, dah pucat macam tu, dah macam tak boleh nak berjalan, tak boleh nak imbang diri, baru nak bagi tahu. Bayangkan. Kita kalau sekolah ni, kalau bawa ke pelajar ni ke klinik, sebab katakan kita nak tunggu mak bapak kan kalau ada kes macam ni. Klinik tu nak kena tahu ular tu jenis apa. Barulah dia boleh bagi anti racun lah, bukan anti anti racun kepada yang bersesuaian mengikut ular tu. Okey, kalau ular tedung ada dia punya tu. Kalau ular macam ni ada dia punya macam dos-dos dia lah. Okey. So bagi tahu, tolong bagi tahu. Okey. Bila dia tanya kenapa tangkap ular tu, dia suka bela haiwan eksotik dia kata. Haiwan-haiwan yang bukan kebiasaan orang bela lah. Eksotik lah panggil kan, ular lah, kan. Mungkin dia musang dia minat. Kalau ada tapir boleh tangkap pun dia nak tangkap, dia nak bela. Cikgu pun tak tahulah dia. Okay, so tolong bagi perhatian, bagi kerjasama supaya macam awal-awal tadi slide ni cakap, pengurusan tu lancar, pembelajaran pun licin, tak ada sebarang masalah. Okay, so patuhi, ni semua dah cakap dah, tadi. Okey, baca boleh tapi mestilah keadaan baik kan. Break tu pastikan ada, dia boleh makan kan. Ini 100 meter lagi dah dengar bunyi break itu kan. Landing break tu dah haus kan. Okey, tolong maintenance motor kamu tu kan. Okey, kadang motor kat rumah tu ada 3-4 kan. So main pakai mana yang ada kan. Break tak ada ke apa, main pakai. Okey. Motosikal kamu ni semua dah cakap dah tadi. Cuma tak cakap ni lah. Jangan dirubah suai exhaust. Dan kalau boleh mesti ada insurans dan juga jalan yang sah lah. Okay. Cuma dah cakap. Ni semua. Okay. Kita memang tak ada bengkel. Kita tak ada sains punya mamal. Tapi kita ada store sukan. So kalau macam kamu waktu tu PJK ataupun ada macam latihan rumah sukan, nak perlu pakai contohnya macam lompat tinggi contohnya ataupun bola jaring punya tiang tu kan, perlu dapatkan kebenaran daripada guru baru kamu ambil. Jangan pandai-pandai cari kunci buka, lepas tu pergi jalan kaki bawa berat-berat tu kan, pergi padang. Okay, perlu bagi tahu guru. Dan sebenarnya guru pun sebenarnya bukan pelajar tu bagi tahu dekat guru okey kamu boleh tak. Guru pun sebenarnya ada tanggungjawab dia lah. Dia kena ada dekat store tu dan bersama dengan kamu melintas jalan dan bawa sampai pergi ke padang lah. Okey, tapi kalau macam kita dah pindah tu insya-Allah lah, sebab padang pun dekat sebelah je kan. So tapi tetap guru kena ada lah. Kita tak boleh nak kan. Itu tanggungjawab guru. Okey. So, mestilah jaga dengan baik peralatan tu kan. Dah pakai tu pastikan dia bersih, selamat, okey. Kalau hilang tolong gantilah. Bila ganti maksudnya kena pakai duit. So, jagalah elok supaya tak hilang. Okey. Ni semua dah cakap dah. Bukan dari guru tindakan, guru tingkatan, dia sebenarnya parent tu yang kena datang sekolah. Okey. So, bila parent datang sekolah, dia kena dapatkan kebenaran pengetua terlebih dahulu sebelum berjumpa dengan guru atau pelajar dan kemudiannya nak bawa balik lah. Okey, ni semua dah cerita, boleh sebarang dia cerita. Dia sebenarnya tak boleh bawa tapi sebabkan kita ni kadang yang meniaga tu makcik kan. Kadang jelas dari duduk kampung, makcik tu pun dia dah kenal dari kecil kan. So bila makcik tu jual makanan kan, walaupun bukan makcik yang sebenar, makcik kandung kan, kadang kita nak rasa kan, dibenarkan. Cuma jangan, itulah kalau ada keracunan ke apa ke, bagilah tahu dekat sekolah, saya makan ni kan, jangan buatkan keadaan huru-hara, kantin kena tutup, orang lain tak dapat makan. Bukan orang lain, bukan pelajar lain, dengan cikgu-cikgu tak dapat makan. Okay? So, kalau boleh beli kat sekolah lah. Kita pun kena tolong juga. Cik Lin, makcik kantin kita ni, nama dia Cik Lin, korang pun kenal kan. Bantulah, okay.
Sebab kita pun pelajar tak ramai kan. Kita bukan macam STPD, okey. STPD, kalau cikgu cerita kat kamu, STPD jualan koperasi tau, bukan jualan kantin. Di koperasi tu jual gula-gula zaman dulu lah, zaman dulu semua ada keliling, obesity apa semua kan. Jual gula-gula, jual gula-gula, jual air, jual makanan ringan pun boleh dapat 1,000 sehari kan. Sebab pelajar dia ramai, beribu kan satu sesi tu. So kita yang sikit ni bantulah Cik Din kan. Peniaga kecil-kecilan kan. Kalau niat kita ni dapat pahala. Okey, dilarang membuat hubungan cinta di dalam ataupun di luar sekolah. Cinta ni ada jugalah kes kan. Ada juga kes tapi dia tak tahu lah. Cikgu ada kes tapi macam tak adalah sampai setiap kelas tu ada kisah-kisah cinta tersendiri antara mereka ni kan. Tu kalau ada jangan buat lah, jangan buat. Okey. Kau tengok orang ni sekeliling ni kat luar sana ramai lagi yang calon-calon yang lebih baik lah. Okey. Baik lelaki, baik perempuan. Okey, jangan bercinta lah. Fokus dekat belajar apa semua. Okey. Termasuk juga abang angkat, adik angkat, kakak angkat kan. Ada juga, okey. Jangan buat lah, okey. Ni biasanya asrama. Okey, dah habis. Kok punya masa. So, Cikgu Jamilah setakat 7 Ogos. Satu lagi, handphone. Handphone, handphone. Cikgu Jamilah minta sampai ke pesan tadi. Handphone jangan bawa. Ini cikgu bagi tahu awal-awal. Kalau didapati bawa handphone, handphone tu akan dirampas dan kalau kamu nak handphone tu balik akhir tahun dan perlu minta handphone tu balik dengan ibu bapa, dengan kehadiran ibu bapa lah. Bukan kamu pergi solo-solo cakap dengan cikgu tu, cikgu saya handphone kan. Saya ada hati yang nak dijaga dalam telefon tu. Tak ada, cikgu takkan. Okey, cikgu takkan layan lah. Sebelum ni cikgu macam, cikgu bagi. Tapi cikgu rasa macam, tahun ni cikgu rasa cikgu nak jadi, dah bagi tahu kan. Jadi apa yang cikgu cakap tu insyaAllah cikgu akan buat lah. Okey, nampak dia handphone, apa-apa alasan, cikgu akan rampas. Nak handphone boleh, tapi akhir tahun, mak bapak kena datang. Okey. Tapi ada masa-masa macam cikgu sendiri, subjek cikgu akan minta bawa handphone. Okey, cikgu akan minta bawa handphone. Itu tak masalah kalau memang ada kebenaran guru. Okey. Kadang-kadang tu adalah guru-guru lain yang memang guru tu minta bawa handphone, itu tak apa, tak masalah. Tapi macam cikgu pun, cikgu akan minta lah, ada masa-masa cikgu akan minta bawa. Tapi kalau style cikgu, pagi tu cikgu dah kutip. Dia tak ada yang akan cikgu biarkan korang pegang sampai petang, tak ada. Cikgu akan kutip, cikgu akan bawa waktu kelas cikgu, bagi, dah habis kelas cikgu akan kutip balik. Dan balik baru cikgu akan pulangkan balik lah. Tapi kalau lepas ni, tahun ni, kalau dapat memang cikgu rampas lah, cikgu rampas. Apa pun alasan kamu, cikgu tak akan pertimbangkan. Nak, macam cikgu cakap, hujung tahun baru boleh dapat dan kira dengan ibu. Okay. So setakat tu je cikgu rasa setakat ni. Cikgu harap kamu dengan santai-santai macam ni, kamu tak stres sangat. Cikgu pun kalau kamu tengok, kalau tanya dekat yang dah masuk sekolah ni, cikgu pun bukan macam cikgu disiplin sebenarnya. Kan, cikgu pun, tapi macam itulah, kalau kamu tak buat masalah, kamu pun macam mudah belajar apa semua, cikgu pun mudah. Cikgu Jamilah tu, walaupun dia kaunseling tapi dia punya main peranan dalam disiplin tu sangat besar. Okay? Cikgu Jamilah pun tak ada benda yang nak difikirkan sangat, nak menyelesaikan kamu punya ragam ni kan. So macam itulah kamu buat, patuhi peraturan, datang awal apa semua kan.
mudah bagi cikgu, mudah bagi semua orang. Okey. Okey, so Cikgu Mila, saya rasa setakat tu je. Okey, Alhamdulillah. Terima kasih banyak-banyak Cikgu Hamid. Penerangan yang begitu jelas sekali mengenai peraturan dan undang-undang sekolah ya. Cikgu Hamid, sebenarnya semua guru adalah cikgu disiplin, bukan Cikgu Hamid seorang je. Betul tak? Ya, betul. Cuma Cikgu Hamid ni ketua guru disiplin ya. Tapi semua guru di Sekolah Menengah Agama Chua adalah guru disiplin. Okey, anak-anak, setakat tu saja taklimat disiplin, tapi anak-anak ada soalan ke nak tanya? Kalau ada soalan nak tanya boleh tanya sekarang. Masa ni lah nak tanya Cikgu Hamid. Sila kalau ada soalan. Kod ada soalan kan sebelum ni rasa macam tak pasti, tak sure. Mungkin ada perkara yang cikgu terlepas pandang ke, boleh tanya cikgu. Okey, anak-anak ada soalan? Hello? Tak ada kan? Tak ada cikgu. Tak ada. Ya Irman? Cikgu, Tak ada. kita masuk sekolah berapa hari dah, cikgu? Ya, Iman. Ada. Ya Irman, cikgu tak dengar lah. Sekali lagi Irman. Kita masuk sekolah berapa hari bulan, cikgu? Nak tanya berapa 4 hari hari bulan bulan masuk 4. sekolah? 4 hari bulan 4 hari 4 bulan sayang, 4 hari bulan 4 nanti bagus, kita Irman. Okey, bagus tu tanya Kita tu. jumpa nanti, Iman. Okey, sebelum tu, Ya. sebelum Ya, cikgu. habis soal disiplin ni, Ya cikgu. cikgu memang bukan cikgu lah. Semua cikgu, termasuk cikgu, memang menggalakkan. Kalau mana pelajar nampak pelajar yang lain buat kesalahan, report dia kat cikgu. Ya, betul. Report je lah kat mana cikgu yang kamu rasa macam Tak sepatutnya dia. Tak sepatutnya dia buat. Kamu nak report. Report je, tak ada masalah. Budak-budak ni baik. Budak yang buat kesalahan tu pun sebenarnya dia orang ni baik. Ya. So report saja dan cikgu galakkan lah. Okay. So cikgu Jamila. Okey, terima kasih banyak Cikgu Hamid. Okey anak-anak, sampai setakat ini saja taklimat berkenaan disiplin. Terima kasih banyak-banyak buat Puan Maimun. Puan Maimun ada nak bagi ucapan apa-apa ke buat anak-anak, pesanan ke? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cuma nak ingatkan anak-anak, seandainya anak-anak dibuli oleh kawan-kawan, buli ni ada macam-macam tau. Jadi mohon maklum kepada kami boleh maklum kepada Cikgu Jamila dan juga cikgu-cikgu yang lain. Apa-apa saja masalah yang anak-anak alami di sekolah. Ya. Okay. Semoga menjadi warga sekolah yang patuh kepada peraturan, insya-Allah. Terima kasih anak-anak. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Puan Maimun. Okey, baik anak-anak, itu saja kita tutup perjumpaan kita dengan tasbih kifarah dan surah Wal-As. Anak-anak tingkat okey, baik. Tasbih kifarah dan surah Wal-As anak-anak. Cikgu. Ya Amsyah, ya. Buka mic ke cikgu? Tak payah kan? Alam ni. Nak cakap kena komen. Okey, pelajar tingkatan 2 sampai tingkatan 5 boleh keluar kecuali tingkatan 1. Tingkatan 1 dia ada aktiviti dengan cikgu. Pelajar tingkatan 2 dan tingkatan 5, 2 sampai tingkatan 5 boleh kembalilah ke kelas masing-masing. Ya? Terima kasih cikgu. Sama-sama. Terima kasih, cikgu. Ya Allah, sama-sama bersama anak-anak. Terima kasih, cikgu. Bye. cikgu. Bye. Assalamualaikum. Bye. Assalamualaikum. Okey anak-anak. Ya. Terima kasih banyak Cikgu Hamid. Ya, sama. Terima kasih. Terima kasih Cikgu Jamila. Okey anak-anak. Terima Assalamualaikum. kasih semua. Terima kasih cikgu. Okey, yang tinggal anak-anak tingkatan 1 ya. Betul tak? Anak-anak tingkatan 1 yang tinggal dengan cikgu ni. Betul. Okey anak-anak, lama juga taklimat disiplin tu. Tapi anak-anak jangan risau sebab cikgu rakam tau taklimat tadi. Jadi kalau anak-anak rasa nak lihat kembali rakaman tadi, anak-anak boleh tonton semula nanti dekat YouTube. Okey anak-anak, cikgu kena bagi kamu rehat dulu 10 minit. Nanti baru kita sambung balik ya. Cikgu Syafinas ada ke dengan kita ni? Assalamualaikum Cikgu Inas.
Waalaikumsalam cikgu. Okey, saya ada. Cikgu Syafinas, kita bagi rehat dulu ya dekat anak-anak ni. Saya bagi rehat dulu. Okey, 10 boleh, cikgu. minit. Nanti 10 minit anak-anak masuk kembali masuk kembali dalam sesi kita. Okey, rehat dulu, pergi toilet ke, nak minum ke, nak makan ke, ya. Nanti kita jumpa balik 10 minit pagi. Okey, anak-anak, terima kasih. Nanti jumpa lagi 10 minit 10. Okey. 10, pukul 10 minit, okey? Okey.